Memohon kiranya anugerah Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. 我们求主你的恩典充满我们的心， Roh Tuhan menguasai pikiran dan hidup kami. 圣灵掌管我们的生命，我们的心。 Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu yang hidup. 我们这时候要听神你的真理， Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami melalui kedua hamba-Mu. 求主你借着你两位仆人对我们每个人说话。 Roh Kudus, tolonglah kami agar setiap perkataan-perkataan Kristus yang kami dengar boleh kami mengerti dengan terang, dengan jelas. 求圣灵帮助我们，让我们所听到的每一句神的话语，我们能够清楚的明白。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们的祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家早安。 Kami terus berdoa kiranya saudara-saudara mendapatkan anugerah demi anugerah, berkat demi berkat dalam kehidupan. 我常常的祷告，让我们在生命当中能够不断的蒙福，得到神的这个恩典。 Meskipun badai kehidupan masih menerpa kehidupan kita, tetapi kita terus bersandar dan berpegang teguh kepada Tuhan. 虽然我们这个生活上的风暴不断的还是在我们的当中，可是我们仍然的依靠仰望神。 Saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab kita yang pada hari ini kita renungkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. 这时候，请我们翻开圣经，我们看约翰福音第6章25到35节。 Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35. 约翰福音第6章25到35节。 Ayat-ayat ini hanya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. 我们单单用中文来读。约翰福音第6章25到35节，既在海那边找着了，就对他说：“拉比是几时到这里来的？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。”众人问他说：“我们当行什么才算做神的工呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，就是做神的工。”他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过玛纳，如经上记着说，他从天上赐下粮来给他们吃。”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。” Mungkin kita pernah mendengar sebuah pertanyaan yang cukup populer ini. 也许我们曾经听说过有这样的一个很出名的问题， Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? 就是我们活着是为了吃，还是我们吃是为了活呢？ Apa perbedaannya, saudara? 是有什么分别呢？ Hidup untuk makan itu fokusnya kepada makanannya. 如果我们活着是为了吃呢，这个重点是在吃。 Tetapi makan untuk hidup, fokus adalah hidupnya. 如果说我们吃是为了活着呢，这个重点就是在这个活着这个生存。 Bagaimana pendapat saudara? Apakah saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup? 你认为是哪一个是正确的？我们活着为了吃，还是我们吃是因为为了活着？ Sebetulnya pertanyaan ini muncul dari pernyataan seorang filsuf Yunani yang bernama Socrates. 其实呢，这个问题产生是从一个哲学家苏格拉底所说的。 Ia mengatakan, aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. 因为他说我吃呢是为了活着，而不是我吃是为了活着，我活着不是为了吃。
Banyak orang tanpa menyadari menjalani kehidupan hidup untuk makan. 很多人呢，他们不知觉中呢，就是他们的生活是活着，是为了吃的。Saudara-saudara, berbicara makan di sini bukan hanya sekedar sepiring nasi plus lauk pauknya. 这里所提到的这个吃呢，不是一碗饭，它就加上一些的配菜。 Tetapi kata makan atau makanan seringkali berkaitan dengan bagaimana usaha atau upaya untuk mendapatkannya. 如果提到这个粮食、这个食物的话，就是会联想到我们是怎么样去得到。 Ini berbicara mengenai pekerjaan, usaha, jabatan, posisi dan sebagainya. 也就是关于我们的这个职位，我们的这个在其他的这个生活方面。 Berbicara tentang makan juga seringkali dikaitkan dengan jaminan untuk mencukupi makanan itu. 提到这个食物呢，就是我们要如何去充足我们自己。 Ini berkaitan dengan berbicara mengenai finansial, kemakmuran dan seterusnya. 就是在这个金钱或者这个财务的方面，或者一些的繁荣的方面。 Dan berbicara makan seringkali juga berkaitan dengan bagaimana suasana kita menikmati makanan itu. 提到这个食物呢，也是关联到我们是如何去享用这些食物。 Makan di warteg tentu berbeda ketika kita makan di hotel bintang 5, bukan? 如果我们在一些的小贩那边吃，以及我们在5星级的这个旅店吃，当然是气氛不一样的。 Jadi makan bukan sekedar atau sesederhana sepiring nasi dengan sayur dan juga lauknya. 所以呢，吃呢不是单单一碗饭加上一些的菜肴。 Oleh sebab itu ada satu ungkapan yang beredar mengatakan ketika seseorang masih dalam keadaan sulit, dia akan bertanya, makan apa hari ini? 所以当一个人在非常困境的困难的这个时候呢，他会想说：我今天要吃什么？ Tetapi ketika dia sudah cukup mapan, pertanyaan berbeda, makan di mana? 可是当他的生活已经稳定下来之后呢，他的问题是：我要在哪里吃？ Dan ketika sudah mapan, orang ini akan bertanya, makan siapa atau makan dengan siapa? 后来，如果他的这个生活更好了一些、更稳定的时候呢，他说：我要跟谁吃呢？ Saudara-saudara, makan dan makanan merupakan satu kebutuhan dasar dan mutlak bagi manusia. 弟兄姐妹，我们说这个吃跟这个食物是我们人类很基本所需要的。 Di dalam nas yang kita baca ini Tuhan Yesus juga berbicara mengenai makanan. 我们刚才所读的经文，主耶稣有提到食物。 Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi setelah Yesus mengadakan mujizat, yakni memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 弟兄姐妹，这个事件是当耶稣已经5饼2鱼供应了5000人的这个吃足的吃饱的时候。 Saudara-saudara, orang-orang yang menyaksikan mujizat ini begitu kagum, takjub terhadap apa yang telah diperbuat oleh Yesus. 因为那些众人他非常的惊讶，非常的钦佩主耶稣所行的。 Oh, mereka sangat antusias untuk mencari Yesus. 他们非常的热心、热忱的想找耶稣。 Kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelum daripada nas ini, kita melihat bagaimana upaya mereka, usaha mereka untuk mereka mencari, mendapatkan, menemukan Yesus. 如果我们读在我们刚才所读的这个经节之前呢，他们在这边很热心的，他们设法找到耶稣。 Dan bahkan kalau kita melihat di dalam pasal 6 ayat 15, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja, pemimpin mereka secara politik. 如果我们读这个约翰福音第6章第15节这里呢，我们知道那些众人他们想找耶稣，在就是以这个政治的这个看法，希望耶稣成为王。 Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Seandainya perkataan-perkataan kita, pengajaran-pengajaran kita disukai oleh banyak orang, kemudian orang-orang mencari kita, berusaha menemukan kita, apa yang menjadi respon kita? 如果呢，我们一直在那边教导人们的时候，然后我们非常的受他们的欢迎，他们一直去寻找我们的时候，我们会怎么做？ Sekarang ini banyak orang mencari viewer pada YouTube, bahkan mereka rela untuk membayar
uang untuk mendapatkan orang-orang yang menyukai mereka. 我们知道，我们可以看这个 YouTube 里面很多那些放自己的一些的视频的那些人，他们希望更多人去观看他们的这些视频，他们得到更多的钱。 Tetapi ketika Yesus dicari-cari oleh mereka, pada ayat 15 dikatakan bahwa Yesus menyingkir dan dia menyendiri ke gunung, saudara-saudara. 我们看到在约翰福音第6章第15节这里记载说，当这些众人他们找耶稣的时候，可是耶稣呢，他独自一个人离开，他独自退到山上去。 Karena Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi motivasi mereka. 因为主耶稣知道他们的动机为何。 Akan tetapi orang ini terus berupaya untuk mendapatkan, mencari Yesus. Mereka ingin mengikuti Yesus. 可是呢，那些众人他们就设法找到耶稣，因为他们要跟随耶稣。 Dan kemudian mendapatilah mereka Yesus di Kapernaum. 后来呢，他们就找到耶稣，他们在这个加百农那里找到了耶稣。 Kemudian mereka bertanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 后来他们对耶稣说：“拉比，你是几时到这里来的？ Kapan engkau sampai di tempat ini? 就是你什么时候到这个地方来的？” Seolah-olah mereka ingin berkata, kami berusaha untuk ikut engkau, terus mencari engkau, tetapi mengapa engkau bisa lolos daripada perhatian kami? 仿佛他们要说：“我们不断的寻找你，可是为什么你能够逃脱我们这个视线呢？” Saudara-saudara, kelihatannya sangat baik dan sangat indah, bukan? 看起来这件事是非常美好的。 Banyak orang yang mencari Yesus, ingin mendapatkan Yesus, ingin mengikut Yesus. 许多人他们找耶稣，他们非常的希望可以跟随耶稣。 Kalau kita sebagai gereja mendapatkan orang-orang seperti ini, betapa antusiasnya kita, puji Tuhan, banyak orang-orang yang mau mencari Yesus. 如果我们教会看到有许多人，他们非常的渴慕找耶稣的，我们非常的感谢主。 Tetapi Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. 可是我们知道主耶稣是无所不知的神， Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka, yang ada di dalam hati mereka. 主耶稣知道他们心里所想的，他们所思念的是什么。 Dan Yesus berkata, kamu mencari aku bukan telah melihat tanda-tanda. 耶稣说：“你找我不是看见了神迹， Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. 是因为你吃饼吃得饱了。” Saudara-saudara, sebelum peristiwa ini beberapa kali Yesus telah mengadakan berbagai macam mujizat. 弟兄姐妹，在这个事件之前，我们看到主耶稣有历次行了一些的神迹。 Tujuan dari tanda-tanda di mana Yesus mengadakan mujizat itu agar mereka percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias yang telah diutus oleh Allah. 主耶稣行神迹的目的是让他们能够相信主就是上帝所差派的神的儿子。 Supaya orang banyak itu bisa mencari dan mengerti kehendak Allah. 让那些众人能够明白神的旨意。 Supaya mereka bisa terus mendengar pengajaran-pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. 他们能够继续不断的听主耶稣教导有关于这个天国的事， Supaya mereka mempermuliakan Allah. 让他们能够荣耀神。 Tapi rupanya mereka gagal tanggap, mereka gagal mengerti, saudara. 可是他们却失败了，他们竟不了解耶稣的意思。 Mujizat itu justru membuat mereka berpikir bahwa Yesus adalah seorang pemimpin, seorang guru atau nabi yang bisa memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. 因为他们看到主耶稣所行的一切的神迹呢，他们以为说主耶稣就是能够充足他们这个需求的这个先知这个父子或者这个领导者。 Mereka ingin terus-menerus mengalami mujizat itu, makan dan roti dan kenyang. 他们要不断的享受到主耶稣的神迹，让他们能够吃得饱。 Di dalam benak mereka, mereka berpikir seandainya Yesus menjadi raja secara politik. 他们在想象中，认为如果说主耶稣可以成为王，就是以这个政治的角度来想， Maka mereka bisa mendapatkan kehidupan yang makmur, yang aman, yang nyaman. 他们可能就会得到更舒适的这些生活。
Jadi mereka mencari Yesus bukan untuk mempermuliakan Allah, bukan untuk mendengar pengajaran tentang kerajaan Allah, tetapi mereka ingin memuaskan keinginan hati mereka sendiri. 他们找耶稣，并不是让他们可以得到听到神的旨意，荣耀神，而是他们寻找主耶稣，让神能够充足他们的需求。 Oleh karena itulah Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. 所以主耶稣说：“你们不要为能坏的这个食物而劳力， Melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang diberikan anak manusia kepadamu. 你要为那能够存到永生的这个食物而劳力。” Saudara-saudara, ketika kita melihat ayat ini, maka ada dua jenis makanan yang diungkapkan oleh Yesus. 当我们看到这个主耶稣所提到的这个食物的方面，我们看到这里有2种的这个粮食， Yakni makanan yang dapat binasa. 就是能够毁坏的这个粮食， Yaitu makanan yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. 就是我们的身体所需要的食物， Makanan yang dapat yang dapat basi, yang dapat rusak. 就是会臭的、会坏的食物， Dan makanan untuk tubuh yang akan binasa atau mengalami kematian. 就是是供应那个能毁坏的这个身体的食物。 Dan makanan ini akan terus-menerus diperbaharui setiap hari. Ibu-ibu akan terus memasak, bukan untuk makanan kebutuhan sehari-hari. 因为这种的食物呢，每天都是姐妹们就是她们会重新的去煮，或者就是重新去管了，就是去做的一些的食物。 Dan makanan kedua yang diungkapkan Yesus adalah makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. 主耶稣所提到的第2种的粮食，就是能够存到永生的这个食物。 Inilah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kita. 这就是我们的这个属灵的身体所需要的。 Saudara-saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk ilahi yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. 我们知道，人类被造呢是神的创造物，是与其他的创造物有分别的。 Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan napas hidup kepada manusia yang diciptakannya itu. 在创世纪第2章那边记载说，主耶稣把他的这个气吹到这个人的这个里面。 Ada unsur ilahi yang kekal itu dalam kehidupan manusia, itulah yang disebut dengan roh. 因为在人里面有一个属于永生的部分，就是灵。 Jadi manusia bukan hanya membutuhkan makanan untuk tubuh jasmaninya saja, tetapi manusia juga membutuhkan makanan untuk kesehatan, keselamatan rohnya. 所以呢，人呢不是单单需要这个肉体上的这个食物，可是人也需要这个能够让他得到永生的这个灵粮。 Setelah pada bagian yang lain, Tuhan Yesus juga berbicara mengenai makanan bagi roh ini. 在别处呢，我们看到主耶稣有提到这个关于这个属灵的粮食，就是这个灵粮。 Kalau kita melihat di dalam Matius 4 ayat 4, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 我们看到在马太福音第4章第4节，耶稣说：“人活着不是单单靠食物，而是靠神口里所说出的每一句话。” Salah satu makanan bagi roh adalah firman Allah. 就是我们的其中一个的灵粮，就是神的话语。 Dan di dalam Matius 4 ayat 34 dikatakan oleh Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa di surga. 然后在约翰福音第4章第34节这里说，耶稣说：“我的食物就是遵行那差我来者的旨意。” Saudara-saudara, ini pun makanan rohani, yaitu bagaimana kita melakukan kehendak Bapa di surga. 就是当我们行我们这个天父的旨意的时候，就是我们的这个灵粮。 Dan untuk makanan yang tidak dapat binasa inilah maka Tuhan Yesus berkata, bekerjalah. 所以我们要为了这个不能坏的这个食物呢，主耶稣说你要为这个劳力。 Dengan perkataan lain Tuhan Yesus mengatakan, usahakanlah dengan sungguh-sungguh, berbuatlah sesuatu untuk mendapatkan makanan yang tidak binasa itu. 所以主耶稣是说，你要为得到这个能够存到永生的这个食物，你要操劳。 Dan orang-orang banyak itu bertanya,
pekerjaan apa yang harus kami perbuat? 所以那些众人问主耶稣说：“我们应该做什么？我们要怎么样行？” Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? 他们说：“我们当行什么才算做神的工呢？” Dan Tuhan Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 耶稣回答说：“你行神所差来的，就是做神的工了。” Jadi untuk mendapatkan makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal itu, mereka harus percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. 所以呢，当他们要得到这个永生的这个食物的时候呢，他们要相信主，这个神所差派来到这个世界的，他们要相信主耶稣。 Sebetulnya itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perkataannya itu. 其实这就是主耶稣所要讲的。 Akan tetapi yang ada di dalam pikiran orang-orang banyak itu, kemudian mereka berpikir, oh roti surga itu mungkin seperti mana yang telah diterima oleh nenek moyang mereka ketika mereka berjalan di padang gurun. 所以呢，可是对那些众人来说呢，他们以为主耶稣所指的食物，就好像他们的这个祖宗之前所吃的这个从天上降下来的玛纳一样。 Saudara, ketika nenek moyang mereka keluar daripada tanah Mesir, mereka harus melintasi padang gurun untuk sampai kepada tanah Kanaan. 当他们的祖宗就是离开埃及，要进入迦南地的时候，他们毕竟经过这个旷野。 Di padang gurun inilah Tuhan memberikan mereka makanan berupa mana setiap hari. 所以呢，他们在旷野的时候呢，这个上帝呢，每天供应他们这个玛纳。 Saudara-saudara, mana itu serupa seperti roti halus yang berwarna putih dan rasanya manis seperti madu. 这个玛纳呢，它就是白色的，就是有这个滋味，如同这个蜜很甜的一块薄饼。 Dan mana ini turun setiap pagi seiring dengan embun yang turun pada malam atau pagi hari. 所以呢，每天早上呢，就是这个露降下的时候呢，神就把这个玛纳降下来给他们吃。 Dan orang-orang Yahudi menyebut mana ini dengan roti dari surga. 犹太人也称这个玛纳是天粮。 Karena memang mereka melihat roti ini seakan-akan mereka turun daripada langit yang telah disediakan, kemudian telah disediakan Allah untuk makanan mereka sehari-hari. 因为这个玛纳是上帝从天上降下给他们，成为他们每天的这个食物。 Jadi dalam pikiran mereka ketika Tuhan Yesus mengatakan makanan yang tidak binasa ini, kemudian mereka berpikir, oh makanan itu seperti mana yang dari surga itu. 所以当主耶稣讲到这个永生的这个食物的时候，他们就联想到这个好像以前他们祖宗这个上帝从这个天降下玛纳那种的食物。 Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukan Musa yang memberi kamu makan dari roti surga. 可是主耶稣说，不是摩西赐给你们的食物， Melainkan Bapakku yang memberikan roti yang benar itu dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. 因为他这里说是我的父降天上来的真粮赐给你们，就是把从天上降下生命给这个世界。 Jadi makanan rohani, makanan untuk hidup yang kekal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang didapatkan oleh nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. 所以呢，主耶稣所提到的这个粮，这个天上降下来的粮，以及这个摩西之前给他们的那些粮食是不一样的。 Mana dapat rusak, mana dapat binasa, dapat basi. 这个玛纳呢，它会坏的，会臭的。 Oleh sebab itu Allah memberikannya setiap hari kepada mereka setiap pagi. Dan pada hari Sabat mereka mendapatkan double, 2 porsi supaya bisa digunakan dimakan pada hari Sabat. 所以呢，这个玛纳是上帝每天从天上降下给他们，每一天供应他们的。然后在这个安息日之前呢，神会给他们这个2倍的玛纳。 Dan mana ini adalah makanan jasmani untuk tubuh yang dapat binasa. 这玛纳就是能够就是一个身体所需要的食物，就是我们所能毁坏的身体的这个食物。
Jadi roti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah roti yang bisa bertahan selama-lamanya, yang tidak bisa rusak, yang membuat manusia yang hidup, yang memakan roti itu bisa hidup selama-lamanya. 所以主耶稣所提到的这个粮食，就是永生的这个粮食，就是吃到这个粮食的人，他会永永远远的活着，得到永生的。 Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan atau merujuk makanan itu dengan dirinya sendiri yang merupakan inkarnasi daripada Allah. 其实主耶稣要讲的就是，他指的是他自己，就是他道成肉身的主。 Yesus adalah Allah sendiri yang turun dari surga. 因为主耶稣他亲自从天上降到这个世界上， Ia adalah Allah yang turun untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. 因为他就是给这个世界上的人相信他的，赐给他们永生。 Tuhan Yesus itulah makanan bagi setiap manusia yang mau percaya kepadanya supaya tidak binasa. 主耶稣就是那个粮食，就是让一切相信他的人不至灭亡。 Saudara-saudara, orang-orang banyak itu mulai tertarik kepada penjelasan Yesus dan bertanya, Tuhan berikanlah roti itu senantiasa. 所以那些众人他们就是被吸引了，他们就是跟主说：“主啊，求你把这个粮食赐给我们。” Dan Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup. 所以主耶稣说：“我就是生命的粮， Akulah roti hidup. 我就是生命的粮。” Saudara-saudara, artinya kalau mereka mau mendapatkan makanan yang bernilai kekal itu, percayalah, bekerjalah untuk mendapatkan pada diri Yesus sebagai roti hidup itu. 所以主耶稣是说，当你要得到这个永生的这个粮、这个食物的时候，你就要相信，你要为这个而劳力。 Saudara-saudara, setelah mendengar penyataan Tuhan Yesus ini, maka mereka bersungut-sungut, dikatakan mereka bertengkar satu dengan yang lain, mereka berdebat satu dengan yang lain. 当他们听到主耶稣这样的宣告声明的时候呢，他们彼此间在那边讨论，在那边争论。 Dan kalau kita melihat pada ayat 66, banyak murid-murid yang akhirnya mundur ketika mereka mendengar apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini. 我们看到在66节这里记载，当他们听见主耶稣所说的那些话的时候，他们都退后了。 Karena apa? Karena mereka mencari Tuhan yang disetting sesuai dengan konsep agamawi mereka. 他们都退去了，因为他们所寻找的神呢，就是按照他们自己的这个观念的所定下来的。 Mereka mau mendapatkan Tuhan yang sesuai dengan pola konsep pikiran mereka. 他们想得到的这个主呢，这个神呢，就是要按照他们这个自己的观念的。 Mereka ingin mendapatkan Tuhan yang bisa disetir untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, untuk memenuhi keinginan hati mereka agar mereka terus makan roti itu dan kenyang. 他们以为说他们可以去得到一个他们可以去操控的这个神，让他们这位神呢，这位上帝能够供应他们所需要的。 Maka nyatalah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan? 就证明了，好像主耶稣所说的那样。 Bahwa mereka datang hanya untuk roti dan kenyang. 所以他们找耶稣是因为要吃得饱。 Mereka mencari Yesus bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, tetapi hanya untuk urusan makanan yang dapat binasa itu. 他们找耶稣不是让他们能够得到永生，而是他们只是为了那些能够朽坏的身体的这个需要而找基督。 Saudara-saudara, kalau saya pikir-pikir, bukankah ini mereka orang-orang yang bodoh, bukan? 如果我想的话，可能我认为他们都是一些非常愚蠢的人。 Sebetulnya kalau mereka nggak minta, Tuhan Yesus pun memberi mereka. Buktinya Tuhan Yesus mengadakan mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makanan sehari-hari mereka. 其实，如果他们没有这样的向主耶稣祈求的话，我相信主耶稣也会赐给他们，因为主耶稣能够供应5000人吃饱。 Tetapi makanan bagi mereka bukan sekedar roti saja, tetapi yang berkaitan dengan itu, kenyamanan, rasa aman, kecukupan,
kehidupan dan seterusnya dan seterusnya. 他们不是单单希望得到食物，他们也希望说从其他的方面，他们能够得到这个平安、和平，得到舒适的生活。 Saya percaya saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, kita semua masih antusias bukan di dalam mengikuti dan mencari Yesus. 我相信我们每一个今天早上参加崇拜的弟兄姐妹，我们都非常火热、非常热心的，仍然不断的寻找主。 Tetapi marilah kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita tetap setia mengikuti Yesus karena makanan rohani yang memberikan hidup kita, hidup yang kekal itu. 让我们来问我们自己，我们是不是仍然不断的盼望、寻求那个赐给我们永生的主呢？ Saudara-saudara, pada masa pandemi sekarang ini, menurut survei banyak orang-orang yang mencari pengharapan dan mencari Tuhan. 我们知道，在这个疫情的这个期间呢，有许多按照这个调查，有许多人都寻找盼望。 Akan tetapi juga banyak orang-orang Kristen yang pada akhirnya mundur dari iman mereka. 可是也有许多基督徒，他们最后放弃了他们的信仰，他们退后了。 Karena kesulitan yang bertubi-tubi yang mereka alami, pada akhirnya mereka berpikir bahwa Tuhan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 因为他们所遭受的种种的问题，所以他们认为主并没有办法来供应我的需要。 Banyak mereka yang mundur daripada Tuhan. Banyak mereka yang tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Karena mereka mengatakan, mana Tuhan? Mana kuasa Tuhan untuk meredakan pandemi ini? 因为有许多人呢，他们不要再跟随主，他们就是离开主，因为他们问主说：“你在这个疫情的当中，你的作为在哪里？我们为什么看不见？” Saya harap saudara-saudara adalah orang-orang yang tetap komitmen, tetap setia untuk mengikut Yesus karena hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kehidupan yang akan datang itu. 我盼我们每个人都是充满信心、充满盼望的人，因为我们知道主耶稣就是应许我们，我们是得到永生的人。 Saudara-saudara, penyataan Yesus tentang akulah roti hidup adalah salah satu dari 7 penyataan Yesus tentang dirinya yang ditulis oleh Yohanes. 主耶稣说：“我是生命的粮”，就是主耶稣所宣告的关于他自己的这个其中一个7个宣告当中的一个。 Pada minggu-minggu ke depan kita akan belajar rangkaian penyataan Tuhan Yesus. Aku adalah, ya Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku adalah gembala yang baik, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu dan seterusnya. Kita akan belajar untuk minggu-minggu yang akan datang. 所以在接下来的主日呢，我们会一个一个来思想主耶稣所说的：“我就是好牧者，我就是世界的光。” Saudara-saudara, sebagai kesimpulan bahwa kita memang membutuhkan makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. 所以结论是在我们的日常生活当中，我们是需要食物， Tetapi marilah kita mencari makanan yang bernilai kekal itu. 但是我们也要寻找那个有永生价值的食物。 Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Makanan itu telah tersedia bagi kita. 主耶稣说：“我就是生命的粮，因为这个粮食已经为我们预备。” Dan pada hari ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. 今天我们会领受圣餐， Kita mengingat bahwa Yesus sang roti hidup itu telah memecahkan tubuhnya di atas kayu salib dan diberikan kepada kita semua orang percaya agar setiap kita mendapatkan hidup yang kekal. 我们要纪念主耶稣已经牺牲他自己，把他身体粉碎在十字架上，让我们得到永生。 Kiranya roti dan anggur yang sebentar akan kita terima yang melambangkan tubuh dan darah Kristus itu boleh menyatu di dalam tubuh kita, boleh menyatu di dalam tubuh Kristus kita sebagai anggota jemaat Tuhan. 让我们所等下要领受的这个饼和酒，就是来代表象征主耶稣的这个肉、这个身体和血，能够来我们来接受主耶稣的。 Biarlah perjamuan kudus ini menjadi sarana anugerah rohani bagi kita, mengingat bahwa Yesus yang roti hidup itu telah diberikan kepada kita. 让我们来纪念这个主耶稣的这个生命的粮已经赐给我们每一个人。 Amin. Amin. Mari kita berdoa. 我们祷告。
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. 主耶稣，我们感谢你，我们听了神的话语。 Jikalau ada di antara kami yang belum mengerti, kiranya Roh Kudus terus berbicara. 如果我们当中还不明白的，求圣灵在我们的心里面动工， Sehingga firman itu menjadi darah daging bagi kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. 让这个神的话语能够在我们的心里面，让我们能够行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名。 Amin.